Tak bunyi badan. Okey. Okey, yang seterusnya saya just bagi nama je, nanti mungkin anda boleh cuba buat pencarian sendiri ya. Selain daripada idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Idgham syafawi. Idgham bila gunnah. Okey. Ada lebih kurang berapa topik? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pegang saja pada satu tips tadi. Oh, satu lagi. Alif lam syamsiah. Pegang je pada topik, pada tips tadi, kita dah kuasai topik. Mutajanisain, mutaqaribain, gunnah, syafawi, bila gunnah, alif lam syamsiah. 7 topik. Selesai. Jelas? Semua okey ke ni? Saya risaulah dah makin diam je ni. Kalau ada apa tak jelas boleh tanya tau. Okey? Alhamdulillah, harapnya semua okey. Baik. Kalau tak jelas, cepat-cepat tanya. Idgham mutaqaribain ni apa? Idgham mutaqaribain ni ialah pertemuan huruf yang makhraj dia hampir sama, sifat berbeza. Kalau mutajanisain, makhraj sama, ini makhraj hampir sama. Subhanallah. Nak kena ingat semua tu je. Tak perlu ingat tak apa, yang penting kita tahu cara bacaan dia. Next, idgham bi gunnah ni macam mana? Bila nun mati bertemu dengan ya, waw, mim, nun. Alamak, nak kena hafal huruf-huruf tu. Ayah, pegang je topik ni. InsyaAllah selesai. Idgham syafawi pula apa? Bila mim mati bertemu dengan huruf mim. Tak ingatlah mim mati bertemu dengan apa ya? Tak ingat. No problem. Pegang je tips tadi. InsyaAllah dapat baca dengan betul. Idgham bila gunnah. Nun ataupun tanwin. Nun mati ataupun tanwin bertemu dengan lam dan juga ra. Tak ingat benda ni? Tak apa, jangan risau. Pegang tips tadi. Banyak huruf kau ikut yang kita nak ingat tu. Tak kena tahu makhraj dia lagi apa semua kan. Alif lam syamsiah, contohlah macam ni. Untuk alif lam syamsiah saya bagi contoh lah. Alif lam syamsiah ya. Nama dia macam lain sikit. Yang ni semua idgham kan? Yang ni lain sikit. Okey, ni contoh untuk alif lam syamsiah. Minas sama. Tengok tu, walaupun di tengah dia ada hamzah wasal, ada huruf lam, semua tak bunyi, kita terus daripada nun masuk ke huruf sin. Minas sama. Okey. Boleh saya nak pergi ke tips yang ketiga ataupun ada soalan untuk tips yang kedua? Lanjut ya. Okey, jom. Okey. Harap semua yang faham. Kalau tak faham, boleh terus tanya soalan. Sebab tu kita buat sesi macam ni. Mudah nak terus tanya ke apa kan? InsyaAllah. Okey. Selesai untuk pula tips yang kedua. Dah pelajar apa 7 ke 8 topik dah. Dalam masa berapa minit? 40 minit sahaja. 40 minit. Kalau ikut kelas biasa, topik-topik tadi tu sejam. Kita orang biasa sejam, kita orang mutaqaribain sejam. Lama sikit. Tapi saya just nak bagi satu tips mudah. Sebab apa? Walaqad yassarna al-Quran lil-dzikr. Setelah aku turunkan Al-Quran dalam keadaan yang mudah. Tu saya nampak mudah tu, istilah mudah tu
Bila kita faham benda ni, insya-Allah kita akan rasa betapa mudahnya untuk baca Al-Quran. Insya-Allah. Okey, kita pergi kepada ya betul. Kalau kita baca Quran kan nampak ada huruf tapi baris tak ada. Tengok hujung dia ada sabdu tak? Biasanya macam tu. Kalau kita tak ada baris, hujung dia ada sabdu, terus masuk ke sabdu. Abaikan. Okey, jom tips yang ketiga. Tips yang ketiga ni nama dia sukun. Sukun ni kita boleh tengok dalam Al-Quran yang bentuk dia macam ni. Macam sikit tu. Okey, saya nak bagi tahu. Tips ni dia ada hanya pada Al-Quran yang ni. Alhamdulillah wasol. Cuba cek dekat Quran tuan-puan. Dalam Bismillahirrahmanirrahim ada tanda ni tak? Kalau ada tanda ni, insya-Allah sesuai untuk guna tips yang saya bagi ni. Sebab apa? Ada Quran yang versi lain. Tapi versi biasa kita kat Nusantara ni, Singapura, Malaysia, itu tu saya rasa sama pun. Okay? Quran dia akan ada tanda ni. Kalau Quran ada tanda ni, memang boleh guna tips yang saya bagi ni. Tapi kalau Quran tak ada tanda ni, dia punya cara bacaan dia lain. Cara kita nak faham bacaan dia tu lain. Tajuk dia lain. Tak seperti yang saya kongsikan tadi. Mungkin ada sedikit berbeza. Okay? Baik, tak apa. Kita beli ke sukun. Tips untuk beli Quran juga. Kalau nak beli Quran, cari dulu. Ada tak tanda tu? Okey. Tips yang ketiga, sukun. Okey, yang pertama. Bila bercakap berkaitan dengan sukun, kita akan jumpa dua huruf ni bertanda sukun. Okey. Buat bila jumpa huruf nun bertanda sukun, mim bertanda sukun, jangan dengar. Itu saja. Baca dengan jelas. Contohnya macam ni. Tak naklah kita baca man cannot. Tak boleh kena man jelas. Man yes. Macam tu. Jangan man tak boleh. Ya? Ataupun jumpa huruf mim yang ada tanda sukun. Tak nak baca kumfa. Cannot. Kena kumfa. Kumfa. Macam tu. Okay? Bila jumpa apa? Dun, sabdu, mim. Sabdu pula sukun. Dun sukun, mim sukun. Jelas. Ada Quran yang perlu didengung pun dia letak dun sukun, mim sukun. Yang tu bukan yang termasuk dalam yang kita nak bincang. Quran yang biasa kita guna di tempat kita ni, kalau nun dengan mim ada tanda sukun ni, confirm jelas. Tak perlu dengung. Okay? Pegang kepada tips ni. Okay. Dengan kita pegang kepada tips ni, kita dah belajar topik ni. Izhar syafawi, izhar halqi dengan izhar mutlak. 3 topik selesai. Dengan apa? Pegang benda ni je. Okay. Nun sukun, mim sukun, jangan dengung. Selesai 3 topik kita dah baca. Umpama. Okey, apa dia izhar syafawi? Izhar syafawi bila mim mati bertemu selain pada huruf mim ataupun ba. Contoh macam tadilah yang saya tunjuk. Dan yang saya tunjuk tadi tu apa? Umfa. Tengok, dia bukan jumpa mim, dia bukan jumpa fa. Itu huruf fa. Jadilah izhar syafawi. Kumfa. Okey. Selesai. Izhar syafawi. Yang kedua, izhar halqi pula apa? Bila nun mati. Nun mati, dia jumpa dengan enam huruf. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Nak kena hafal huruf tu ke? Tak perlu hafal.
Ingat saja bila nun ada sukun, jelas. Tak nak dengar. Okey? Tu untuk izhar harfi. Kemudian, terusnya, izhar mutlak pula apa? Izhar mutlak ni dia dalam Al-Quran hanya ada 4 jenis perkataan sahaja yang terjadinya hukum izhar mutlak tu. Apa, saya tak nak pergi terlalu detail, tapi contoh dia macam ni. Okey. Tentang izhar mutlak saya tak pergi terlalu detail sebab dia ada lebih juga perbahasan dia. Cuma contoh dia macam ni. Dunia. Ternyata mungkin tuan-tuan pernah dengar ada orang baca dunia, dunia. Yang tu salah. Bukan dunia tapi dunia. Dunia. Perbahasan dia macam mana? Tak apa, kita tak pasti perbahasan dia macam mana. Tak perlu kita masuk dulu dalam. Yang penting kita tahu, sini kena baca jelas. Selesai. Okey? Dunia. Tak boleh baca dunia. Okey, jelas? Ada soalan? Faham? Tak ada soalan. Alhamdulillah. Terbaik. Allah. Okay? Kalau ada soalan, tolong. Ini terus kita selesaikan siap-siap. Okay. Jom, sambung lagi. Masih lagi di dalam topik sukun. Cuma yang ni, kalau tadi kita bincang tentang dengung tak dengung, yang ni kita bincang tentang qol-qolah. Masuk sikit tentang qol-qolah. Huruf qol-qolah ni ada 5. Okey. 5 huruf ni. 5 huruf ni. Kita nak tahu nak kena baca qol-qolah ataupun tak bila dia ada dalam sukun ataupun kita berhenti dekat situ. Okey. 2 waktu yang kita nak tahu kelima-lima huruf ni kita perlu baca qol-qolah ataupun tak. Qol-qolah ni lantunan. Contohnya tabbat yada abi lahabin wa tab. Ada bunyi tu. Ba'awna anhu maluhu wa ma kasab. Betul? Itulah qol-qolah, lantunan. Okey. 2 keadaan boleh terjadinya qol-qolah. Yang pertama, bila huruf-huruf 5 ni, huruf lain tak terlibat. Hanya 5 huruf ni sahaja yang terlibat. Bila huruf-huruf 5 ni, dia bertanda sukun. Keadaan yang pertama. Ya, keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, bila huruf 5 ni di hujung ayat. Contohnya, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hujung dia huruf ba. Sebab tu ada kasab. Melantun. Okey? Okey. Yang saya nak fokus kat sini tentang cara kita nak melantunkan dia. Ramai orang yang bila dengar dia melantun, lantunkan saja. Sebenarnya tak. Setiap pada huruf-huruf ni, dia ada cara lantunan dia yang tersendiri. Tengok satu persatu. Saya letakkan huruf apa ya? Okey, yang ni saya letak hamzah lah. Okey. Untuk huruf Qaf, cara lantunan dia bunyi macam O. Huruf O, bunyi macam huruf O, bahasa Rumi tu. Okey. Macam mana tu? Qaf. Qaf. Bunyi dia Qaf. Bukan Aq. Beza? Kan? Dia kena bunyi Aq. Bukan Aq. Aq. Kalau dia baris bawah nak bunyi macam mana? Sama juga. O juga. Iqaf. Iqaf. Kalau dia baris depan nak bunyi macam mana? Uqaf. Uqaf. Dengar tu, dia punya melantun dia tu, walaupun huruf sebelum dia baris atas, huruf sebelum dia baris bawah, ataupun huruf sebelum dia baris depan,
lantunan dia tetap sama. Pok, ya pok, pok. Okay. Kita tengok pula yang kedua. Saya gunakan hamzah lagi di sini. Lantunan untuk huruf po pula macam mana? Oh, juga bunyi lantunan. Macam ni bunyi dia. Kalau kita jumpa kat dalam sini kan. Alpo. Bunyi po juga. Po. Jadi po ni alpo. Alpo. Kalau sebelum dia baris bawah, ilpo. Kalau sebelum dia baris depan, opo. Lantunan tu kekal. Yang ramai orang tersilap, ada yang buat lantunan dia bunyi macam i, alter, iter, uter, ataupun akal, iter, uter. Salah, tak boleh. Ataupun ada juga orang yang dia punya melantun tu, dia ikut huruf sebelumnya punya baris. Contoh sebelum ni baris atas, dia baca akak. Kalau sebelum tu baris bawah, itik. Sebelum tu baris depan, dia baca opo. Cannot. Okay? Dia kena kekal O. Ibu sama juga. Alpo. Ipi. Upu. Boleh. Lantunan dia sama. Okey. Untuk huruf Qaf dan juga Po. Jelas. Nanti kalau boleh saya nak tengok tuan-tuan share ya. Tuan-tuan punya nota apa semua kat dalam group kita. Screenshot ke. Gambar ke kalau yang guna tu. Okay. Saya mesti ramai yang kreatif ni mesti cantik ni. InsyaAllah. Okey. Dua dah selesai. Huruf ba, jim dan juga dal, dia punya lantunan dia sama. Sama tu maksudnya apa macam ni? Lantunan dia bunyi macam huruf i. Kalau huruf ba, ab, ib, ub. Kalau huruf jim, aj, ij, uj. Kalau huruf dal, ad, id, ud. Nampak beza dia tu? Okay, tak sama ya cara nak melantunkan. Yang ni lain, bawah ni lain. Yang ni akop, akop, itu, upo. Ni akop, upo. Ni ab, ib, ub. Aj, ij, uj. Ad, id, ud. Macam lagu lah. Okey. Jelas untuk kelima-lima qalqalah tu. Alhamdulillah. Okay, ingat ya, walau apa sahaja huruf sebelumnya, walau apa sahaja baris huruf sebelumnya, lantunan dia mau sama ya. Kena sama. Kalau tuan-tuan nak dengar imam yang baca qalqalah dengan bunyi sangat-sangat jelas, saya cadangkan boleh try dengar Imam Juhani baca surah Al-Masad. Imam Juhani. Suka dengar dia punya qalqalah tu jelas. Dia use it in one. فأغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. Ini betul jelas insya-Allah. Okey. Mula jam 9 waktu Malaysia. Oh, daripada Indonesia ke? Indonesia dia macam mana ya? Malam ada yang tanya saya kalau kat Malaysia sekarang pukul berapa sebab dia nak tahu timing. Okey. Tak apa. Mungkin nanti kawan-kawan dah sudah Malaysia kan. Mungkin nanti kawan-kawan boleh share ya apa nota yang saya dah bagi tu ke dalam grup. Baru jam nak tahu betul-betul. Biasa dia lewat sejam. Apa-apa nanti minta kawan-kawan yang lain tolong share nota-nota yang dah dapat tu dalam grup ya. Ada yang tak dapat jam hari ni, mesti dapat manfaat ni insya-Allah. Okey, seterusnya. Tips yang ketiga dah selesai tentang sukun. Okey, kita berbincang dengan dua keadaan sukun. Sukun yang pertama bila dia ada dekat atas huruf nun ataupun mim.
Apa yang kena buat? Jangan dengung. Kalau nun, mim. Tapi kalau qaf, qaf, jim, dal, apa kena buat? Khala. Kena melantun. Dan kita juga dah belajar cara lantunan dia berbeza. Huruf tebal dengan huruf nipis. Sebenarnya kenapa berbeza? Kenapa yang ni O, yang ni I? Sebab sifat huruf tu. Okay? Sebab huruf ni tebal, sebab huruf ni nipis. Okey. Sedikit punya maaf dah mungkin dalam semua ni. Okey, baik. Selesai untuk yang ketiga. Okay, jom sambung tips nombor 4. Kalau tips ketiga sukun, tips yang keempat pun sukun juga. Tapi nama dia advance sikit. Beria sikit nama dia orang kata. Nama dia The Power of Sukun. Okey. Tadi first kita ada tengok The Power of Sabdu, betul? Dalam tips yang kedua. Sekarang untuk tips yang keempat, sekali lagi The Power of, cuma yang ni sukun. Tadi Sabdu, yang ni sukun. Itu beza dia. Okay, sukun yang ni. Okey, apa yang power sangat sukun tu? Macam tadi juga. Contoh kita baca Al-Quran sampai sini, tengah-tengah ni nampak huruf ada bulat. Ataupun nampak huruf ada lambang ni. Ataupun ada huruf apa yang tak ada baris. Huruf ba ke jim ke apa ni, dia tak ada baris. Dan di hujung tu kita nampak ada huruf yang ada tanda sukun. Dari sini terus ke sini. Sukun pun ada power yang sama tau tuan-tuan. Okey. Terus langkau. Jadi terus ke sini. Tak bunyi dah apa-apa pun, sikit pun tak bunyi. Tak kisahlah tengah ni huruf apa pun, semua ni tak bunyi. Saya bagi satu contoh. Contoh ni. Aduh. Tengok ni. Contoh dia. Yang kalau tadi dia di dalam tips yang ketiga. Betul. Okey. Okey, bila the power of sukun tu macam mana, sama macam sabdu tadi. Jadi, bila kita baca Al-Quran, sin. Lepas huruf sin yang berbaris depan ni, kita nampak ada huruf waw, tak ada baris. Ada huruf ni, alif ziyadah ni. Ada huruf hamzah wasal ni. Dan seterusnya kita nampak huruf lam yang ada tanda sukun. Daripada sin terus ke sukun. Talbisul haq. Tak bunyi semua. Tak boleh baca talbisul haq. Tak boleh. Sebab apa? Dia tak ada baris. Hilang terfungsi dia. Sebab hujung ni ada sukun. Okay? Kena talbisul haq. Terus masuk ke huruf lam yang ada tanda sukun. Okay? Selebihnya tuan-tuan boleh cek di dalam Al-Quran masing-masing. InsyaAllah akan jumpa. Saya rasa benda ni dia jadi hampir setiap muka surat ada. Ya? Talbisul haq. Jelas untuk tips yang keempat. Tips yang keempat ni lebih kurang yang tadi juga. Jelas, mantap. Okey, insyaAllah. Sebab apa saya keluarkan di sini juga? Sebab saya sehari ada lebih kurang 4 kelas kat Azhar tu. Setiap kelas ada 20 orang. Saya akan dengar bacaan untuk 20 orang semua. So dari situlah saya jumpa antara tempat-tempat yang orang keliru apa semua ni kan. Inilah.
Yang sehari tu saya jumpa kadang-kadang lebih kurang 80 bacaan ke 100 bacaan sehari. So dia macam dah blend dah. Saya cuba cari mana kaedah yang mudah untuk bagi orang tengok ni terus dapat. Okay. Sebab ramai orang yang baca cinta bisul hab dia terpanjang dekat sini. Cannot, tak boleh, kena terus ke huruf lam. Selesai topik yang keempat, jom terus maju ke yang kelima. Tips yang kelima ni tentang hamzah wasal. Dia pasti mungkin ada yang dah pernah tengok video saya tentang hamzah wasal dah tahu, tapi yang belum pernah tengok, ya betul, abaikan kedua-dua alif yang ada kat tengah. Masuk ke huruf lam yang hadis. Betul? Okey. Tips yang kelima hamzah wasal. Saya pernah buat video tentang ni dekat TikTok. Cuma yang ni lebih detail lah, lebih detail sikit daripada yang sebab TikTok kan saya cakap je kan. Mungkin tak sangka saya cakap macam ni rupanya. Kan saya cakap, bukan. Itu kan? Itu dalam video lain lah ya. Dalam video sebenar lain. Okey. Hamzah wasal. Dalam video dia action sikit. Okey. Topik hamzah wasal, bila bercakap tentang hamzah wasal, tuan-tuan. Hamzah wasal tu yang mana? First. Lain kan? Hamzah wasal ni yang alif. Tu. Atas dia ada macam huruf fa tu. Yang ada yang seram tak cakap ni pelik lah. Okey, bila bercakap tentang hamzah wasal, kita nak bincang macam mana bacaan untuk hamzah wasal kalau dia di tengah ayat dan macam mana bacaan hamzah wasal kalau dia di awal ayat. Okey, macam mana di tengah ayat, macam mana di awal ayat. First kita tengok macam mana hamzah wasal di tengah ayat. Tengah dulu. Tengah ayat ataupun tengah bacaan kita. Senang saja kalau di tengah baik. Mungkin nak kabur. Ya? Abaikan je macam tadi. Talbisul haq, nampak hamzah wasal di tengah-tengah tu kan? Nampak dia ada tapi dia tak ada bunyi. Abaikan. Ya? Hamzah wasal ni kalau dia di tengah-tengah ayat ataupun di tengah-tengah bacaan, nampak dia, abaikan dia. Jangan terbunyikan dia. Talbisu'al, tak boleh. Ya? Terus abaikan, buat macam dia tak ada. Easy kalau dia di tengah ayat. Tapi yang sedikit detail kalau dia di awal ayat ni dia nakal sikitlah. Ya? Dia macam-macam train lah. Tapi insyaAllah tak susah. Okey. Bila di awal ayat, ia terbahagi kepada dua keadaan. Yang pertama, di awal ayat dan dia alif lam. Awal ayat dan dia alif lam. Contoh, anda boleh tengok di dalam surah Al-Fatihah ayat kedua. Cuba buka kalau ada Quran dengan tuan-tuan. Tengok di dalam surah Al-Fatihah ayat yang kedua. Saya rasa mungkin ada yang perasan, ada yang tak perasan. Selama ini, kita sedang baca hamzah wasal di awal ayat kedua. Sebab apa kita dah hafal surah Al-Fatihah kan? Okey. Al-Fatihah ayat kedua bunyinya macam mana? Starting tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bila kita sebut alhamdulillah, umpama kita baca dia dengan baris. Okey. Bila Al-Fatihah, bukan bila Al-Fatihah. Bila hamzah wasal di awal ayat dan dia berada pada perkataan yang dimulai dengan alif lam. Contohnya macam ni. Alhamdulillah. Kita akan baca dia dengan baris atas. Ya. Dia tak akan jadi ilhamdu ataupun ilham. Itu jelas? Terbaik. InsyaAllah. Yang lain kalau ada soalan, tolong tanya ya.
Okey, tentang ikut huruf kedua lepas ni. Soalan yang baik. Ikut huruf kedua, ikut huruf ketiga. Okey, first dia tentang bila perkataan tu dimulai dengan alif lam hamzah wasal. Tak perlu tengok huruf ketiga, tak perlu sebab kita nampak je alif lam terus baca dengan baris atas alham. Kita tengok lagi satu keadaan. Lagi satu keadaan ni lah yang kita nak tengok huruf ketiga. Huruf tiga. Huruf ketiga. Okey. Apa beza alif lam dengan huruf ketiga ni? Okey. Kita kalah bahasa ni dan saya tulis. Okey. Yang ni ingat tak perlu tengok huruf ketiga, just kalau nampak ada alif lam terus baca baris atas. Selesai. Yang ni pula huruf ketiga, contoh dia macam ni. Okey. Kalau kita tengok alhamdu tadi, alhamdu ada alif lam. Okey. Yang kita kata tentang huruf ketiga tu apa? Bila tak ada alif lam. Contoh ni, macam ni, ini. Dia bukan alif lam kan? Dia alif sebelah dia huruf lain. Alif sebelah dia huruf lain, alif sebelah dia huruf lain. Yang ni tengok huruf yang ketiga. Ayo tengok huruf yang ketiga dia macam mana? Okey, yang pertama, huruf ketiga dia baris atas, hamzah wasal jadi baris bawah. Huruf ketiga baris atas, hamzah wasal baris bawah. Huruf ketiga baris bawah, hamzah wasal baris bawah juga. Okay? Jadi kita nampak kalau dia baris atas dia akan lawan. Lawan lah ya. Ketiga atas kita jadi bawah. Lawan. Okay? Bila ketiga bawah kita akan ikut. Ikut. Ketiga baris bawah kita baca bawah juga. Idrib. Idhab. Idrib. Bawah. Bila ketiga huruf baris depan ikut juga. Okay. Idhab. Idrib. Ushdud. Ikut. Mula ni kita boleh buat lawan ikut-ikut. Atas lawan, bawah ikut, depan ikut. Itu lagu dia. Okey? Jelas? Alhamdulillah. Ya, betul. Atas lawan, bawah dan depan ikut. Yes, sila. Boleh tanya. Ya, boleh terus tanya soalan apa? Ada soalan? Selain alif lam, kita akan ikut huruf ketiga. Betul. Selain alif lam, kita akan ikut huruf ketiga. Kecuali kalau huruf ketiga baris bawah, baris atas. Ya, huruf ketiga baris atas, yang ini kita ikut. Kita lawan. Kita baca baris bawah. Huruf ketiga baris bawah, kita ikut. Kita baca baris bawah. Huruf ketiga baris depan, kita ikut. Kita baca baris depan. Yang ini kita baca ihab. Yang ini kita baca if. Yang ini kita baca ush. Boleh? Cantik.
terangkan hati. Ya, insya-Allah. Selesailah tips yang kelima. Ada lagi berapa lagi? Kita baca buku topik. Tak kira dah ya. Saya rasa ada belas-belas kot. Okey, jom sambung di topik tips yang keenam. Alhamdulillah faham ya. Okey, tips yang keenam ni. Tanwin. Okey. Kalau kita tengok di dalam Al-Quran yang hamzah wasal ada, ingat ya, Al-Quran tu kena ada hamzah wasal, kita akan jumpa tanwin yang selari macam. Ataupun kita juga akan jumpa tanwin dia tak selari macam tu. Okey, ni bentuk tanwin yang akan kita jumpa bila kita guna Quran yang ada ni, ada hamzah wasal ni. Kalau Quran tu, tuan-tuan buka surah Al-Fatihah, tengok bismillah, tak ada hamzah wasal, tanwin dia semua selari. Yang tu tips ni dia tak menjadilah. Okay, make sure kita beli Quran yang macam ni. Sebab kalau ikut faktor pun memang cadangkan kita beli Quran yang macam tu. Sebab yang tu yang diajar di tempat kita. Okay, kita akan jumpa ada tanwin selari, tanwin tak selari. Mungkin ada yang dah tahu, cuma yang ni saya nak lebih detailkan dia. Lebih detailkan dia. Okey. Yang ni kita nak bincang tentang tanwin yang selari ya, bukan tak selari. Tak selari lepas ni. Tanwin selari. Apa nak buat bila kita jumpa tanda tanwin yang selari? Sama dengan jelas. Okay. Bila nampak tanwin selari, tak dengung. Confirm tak dengung. Memang bacaan dia jelas. Saya bagi contoh. Okey, contohnya macam ni. Kita akan baca man'a. Man'a. Jangan baca man'a. Boleh. Sebab apa? Kena jelas. Datang Islam. Man'a. Cukup. Jangan man'a. Sama. Jelas. Tak kisah. Kalau sebelum dia tanwin yang baris bawah pun sama juga. Min'a. Jangan min'a. Salah. Kena min'a. Jelas. Ataupun kalau mim ni tanwin dia depan mun'a, ya, mun'a bukan mun'a. Tak jadi. Dia mesti dibaca dengan jelas. Dan untuk tanwin selari, dia punya partner dia, tanwin depan dia ni, tanwin depan dia bentuk 69 orang kata. Orang yang kata, saya tak pasti bentuk 69 macam tu. Jadi lepas tu tuan-tuan boleh buka Al-Quran, cuba tengok tanwin selari ataupun tanwin 69 ni confirm kena baca dengung. Kena baca jelas, tak dengung. Tak dengung. Dengan kita pegang kepada tips ni, kita sebenarnya betul. Kalau tak selari dengan 99, kalau selari 69. Betul? Okey. Dengan kita pegang tips ni, sebenarnya kita seolah-olah dah belajar topik Yufham Al-Quran. Selesai topik Yufham. Kebiasaannya, bila orang belajar topik Yufham ini, dia akan hafal macam ni lebih kurang ayat dia. Nun mati ataupun tanwin bertemu huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Tapi hari ni tak.
Okey, hari ni kita dah tak macam tu. Kita dah pegang je kalau tanin tu selari, izhar hal. Jelas. Tak ingat nama dia izhar nanti. No problem. Yang penting bila kita baca Al-Quran, kita dapat sebut dan yang tepat. Kita kena baca jelas. Tak boleh dengar. Okey. Selesai untuk yang ke-6. Boleh kita sambung? Yang ke-7. Kena rehat. Alamak Ustaz, tunggulah. Okey, ya, kalau ada soalan, kita tanya. Kita take 5 sekejap, kita take 5 sekejap. Tapi waktu take 5 ni kalau nak tanya soalan ke boleh. Nak minum air ke apa boleh. Boleh tanya soalan di ruang komen. Tapi kalau kata perlu buka mikrofon nak tanya pun boleh juga. Kalau rasa susah nak type kan. Ustaz orang mana? Oh tu soalannya. Dengar cara cakap macam orang mana? Dia orang agak-agak orang Perak. Uish. Ni Perak Yes, betul. Orang Penang. Orang Penang. Tapi saya lahir di Perak, membesar di Penang. Ada orang Perak sikit Ada kawan, antara kawan rapat saya orang Perak. Sebab tu kot dia bunyi Perak. Tapi saya cakap tak bunyi Penang sangat kan? Kenapa? Oh, saya tak ada sediakan nota. Belum ada lagi saya buat modul khas untuk orang boleh baca tu pun tak ada. Terus saya bingung kalau ada alif namun harakatnya nun mad. Kat mana dia? Kalau boleh ke tuan ataupun puan Zania beritahu surah apa ayat? Saya orang Penang tapi saya saja tak cakap punya Penang sangat sebab waktu saya mengajar dekat Azdan kan, live dekat Azdan adalah daripada orang Singapura, Indonesia apa semua kan. Waktu tu orang Singapura, ada orang Singapura komen, tak cakap apa tu, saya cakap bahasa Penang. Tak faham. Tu sebabnya saya cakap dia macam KL bahasa standard. Ada buat kelas tak atau boleh mengajar di rumah? Oh, tak ada. Saya tak ada buat kelas macam personal ke apa tu, tak ada. Saya memang buat senang-senang saja. Tapi kalau kata nak belajar, saya boleh suggest untuk belajar di Azdan. Boleh carilah Facebook Azdan tu, tekan link dekat. Kalau dekat Azdan tu dia ada dia punya pembelajaran yang formal lah. Harian, mingguan macam tu. Saya bagi tahu ni bukan sebab saya promote Azdan ya. Banyak tempat belajar Quran ni kat Malaysia tu. Indonesia pun banyak. Singapura pun ada. Cuma sebab saya kenal Azdan tu macam mana. Dekat Azdan, setiap guru yang masuk, dia kena lalui training selama sebulan baru dia boleh mengajar. Itu kita punya integriti. Sebab apa? Ada seorang guru baru lah. Ada seorang guru baru dia training dengan saya waktu tu. Cakap, Ustaz, saya syukurlah saya masuk Azdan sebab dulu dia pernah di satu tempat belajar Quran tu, dia pernah bersama dengan company tu. Dia kata dia masuk interview, dapat terus dibuat iklan atas nama dia di bawah pusat Quran tertentu. Terus dia boleh mengajar dan title dia guru terlatih. Subhanallah. Sedangkan tak dilatih pun. Dia terus mengajar. Tapi title dia guru terlatih. Sebab itulah saya rasa macam
ini dia berkait dengan inilah makhraj. Kalau nak lagi detail boleh daftarlah seminar makhraj nanti 19 hari bulan. Cuma saya boleh beritahu hal pedas dengan hal tak pedas ni beza dia. Ya. So hari ni saya tak dapat nak terang detail lah berkaitan makhraj sebenarnya topik yang agak berat. Dia kena lukis semua tu kan. Mudahnya kalau hal pedas kerongkong tengah, hal tak pedas kerongkong bawah. Yang makhraj dia berbeza. Ada nombor phone ke Ustaz? Nombor phone apa? Untuk azan ke? Oh, rakaman tak ada. Kalau ada daripada sahabat-sahabat yang buat rakaman boleh share lah. Tapi saya tak ada buat rakaman sebab laptop saya dah berat. Saya tak boleh masuk benda-benda 2 jam ni. Dia jam. Kalau ada yang nak buat rakaman boleh share. Boleh share dengan kawan-kawan. Okay, 1 minit lagi ya. Nanti kita sambung. Boleh lagi kalau ada apa-apa soalan? Ustaz full time mengajar ke? Ya betul. Saya mengajar dan coaching buat latihan kepada guru-guru. Guna jejari tajwidnya. Oh, tak ada. Jejari tajwid tu macam mana tu? Oh, kalau saya mengajar dekat ni Azdan, Quran Azdan. Cuma berapa tips Ustaz? Kira balik. Tadi tipsnya ke? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 tips. Sekejap, saya sebut 13 kan? 12 tips. Tak ada. Jadi sekali ni je ya. Tapi sebab itulah sekali saya nak bagi semua yang ada ni, bagi terus siap. Jadi sekali je. Jadi kalau nak join yang makhraj boleh bagi tahu. Untuk daftar lah kalau yang makhraj. Satu lagi, ada yang lain tapi yang lain tu kelas makhraj lah, bukan yang sebab. Okey, jom kita start. Takut tak sempat habis pula kan. Harap semua dah tak kelas makhraj. Lepas ni boleh PM. Siapa yang nak join kelas makhraj. Makhraj penting ya. Okay, saya bagi tahu lah kenapa makhraj penting. Yang ni kalau kita belajar tentang panjang pendek ni, kalau kita tersalah tempat yang sepatutnya panjang 6 harakat kita terpanjang 5, yang 2 harakat terpanjang 3, salah. Tapi dia bukan salah yang sampai boleh mengubah makna. Tapi kalau salah makhraj memang boleh sampai ubah makna lah kalau makhraj. Tapi tak apa, jadi pun sebabkan dia tak salah, sebab tu kita kena belajar juga tu ya. Okey, jom kita tengok tips yang seterusnya. Tips yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Harapnya semua masih okey. Ada yang dah penat ataupun lelah, insya-Allah ya. Okey, kalau tadi kita tengok